Okey, kita sambung semula perbahasan kita tentang hadis Nabi SAW. Semalam masih ada lagi orang yang tanya daripada mana dia nak dapatkan buku saya ni. Buku ni, Muqaddimah Ilmu dalam Memahami Hadis Nabi-Mu. Saya bagi tahu bahawasanya dia boleh dapat di Jabatan Mufti Negeri Perlis, sama ada dia minta dia datang ataupun dia minta dihantar, ataupun dia pergi ke web Jabatan Mufti Perlis. Di sana ada buku e-book. Dia akan boleh dapat percuma di sana. Dia boleh download daripada sana. Diberikan secara percuma buku untuk sesiapa yang berminat. Dia boleh dapatkan buku daripada e-book di Jabatan Mufti. Okey, kita sambung perbincangan kita yang telah kita bincang semalam. Iaitu berhubung dengan apakah perbezaan di antara hadis dan sunnah. Saya telah sebutkan bahawasanya secara umumnya hadis dan sunnah ini merupakan kata yang digunakan, istilah yang digunakan dengan maksud yang sama secara umumnya. Pun begitu, di sana ada pendetilan di kalangan para ulama hadis apabila menggunakan kedua-dua istilah ini. Di kalangan mereka membezakan sunnah dibezakan daripada hadis. Ini terutamanya apa yang disebut oleh Abdul Rahman bin Mahdi. Abdul Rahman bin Mahdi ialah alim besar yang merupakan juga guru Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Kerana Abdul Rahman bin Mahdi inilah Al-Imam Syafi'i menulis kitabnya Ar-Risalah tentang dalam usul fiqh dan ulum hadis dan berbagai lagi. Kerana Abdul Rahman bin Mahdi yang meminta beliau meletakkan asas-asas di dalam kaedah-kaedah di dalam mengeluarkan hukum syarak. Kata Abdul Rahman bin Mahdi, Sufyan al-Thawri imamun fil hadithi wa laysa imaman fis sunnah, wal Auza'i imamun fis sunnati wa laysa imaman fil hadith, wa Maliku imamun fihima jami'an. Maksudnya, Sufyan al-Thawri adalah imam di dalam hadis tetapi bukan imam di dalam sunnah. Ini menunjukkan dia bezakan antara hadis dan sunnah. Sufyan al-Thawri ini sebenarnya dia imam alim besar. Sufyan al-Thawri ialah seorang tabi'in. Tabi'in ialah anak murid kepada tabi'in. Kita ada sahabat Nabi, iaitu orang yang berjumpa dengan Nabi, beriman dengannya dan mati dalam keadaan iman. Orang yang ini sahabat. Orang yang berguru dengan sahabat dinamakan tabi'i. Orang yang berguru dengan sahabat, yang berguru dengan anak murid sahabat. Orang yang berguru dengan anak murid sahabat dinamakan dengan tabi'in. Sufyan al-Thawri merupakan tabi'i, merupakan alim besar. Bahkan Bishr al-Hafi menyatakan Sufyan al-Thawri itu bagaikan Abu Bakar ataupun Umar pada zamannya, yakni begitu alim besar dan dia hebat. Ya. Dan Sufyan al-Thawri ni ada mazhab Sufyan al-Thawri. Kita ni biasanya bila sebut mazhab, kita terbayang dalam Islam ni hanya 4 mazhab. Tidak. Dalam Islam ni banyak mazhab, imam-imam yang besar. Cumanya mazhab yang utama yang diwarisi secara besar-besaran ialah 4 mazhab. Itu kerana faktor-faktor yang berbagai-bagai. Antaranya faktor kerana mereka ada buku yang kukuh, anak murid mereka tulis buku dan kemudian mereka lebih teratur, kemudian diwarisi. Sedangkan mazhab itu banyak. Mazhab Sufyan al-Thawri ialah salah satu daripada mazhab dalam Islam. Cumanya mazhabnya pada kurun yang ke-7 Hijrah begitu, mazhabnya sudah tak macam kehilangan. Sufyan al-Thawri ini lahir pada tahun 97 Hijrah dan meninggal pada tahun 161 Hijrah, sekitar itu. Jadi Sufyan al-Thawri ketika itu masih zaman dia masih berjumpa dengan anak murid sahabat dan dianggap rujukan yang hebat pada zaman dia. Tapi Abdul Rahman bin Mahdi kata bahawa Sufyan al-Thawri ini imam di dalam hadis tapi bukan imam di dalam sunnah. Al-Auza'i katanya, Al-Auza'i imam di dalam sunnah bukan imam di dalam hadis. Al-Auza'i ialah Abdul Rahman Al-Auza'i, juga alim besar. Auza'i lahir pada tahun 88 Hijrah.
dan meninggal pada tahun 157 Hijrah. Jadi dia beberapa tahun lebih awal daripada Sufyan. Dia juga alim besar, lahir di Lebanon, di Beirut, terkenal sebagai orang yang mempertahankan sunnah. Dan orang di Beirut ni mereka bangga sikit dengan mereka bangga dengan Al-Auza'i ini kerana beliau pernah mempertahankan daripada khalifah menghukum kelompok Kristian keseluruhannya, kerana ada puak Kristian yang bangkit menentang khalifah nak dihukum keseluruhannya. Al-Auza'i yang membela supaya jangan dihukum keseluruhan, yang bersalah saja dihukum. Al-Auza'i adalah alim besar, mazhabnya dikenal mazhab Al-Auza'i, dahulu menjadi mazhab yang kelima besarnya di negara-negara seperti di Andalus, negara-negara seperti negara-negara yang dinamakan di Maghrib, kerana kekuatan Al-Imam Al-Auza'i. Cuma Al-Auza'i ini akhirnya mazhabnya ni kita tahu ada qaul-qaul dia di dalam berbagai-bagai fiqh, macam juga Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ni sedih kisah dia kerana dia oleh kerana alim besar, tadi saya sebut Sufyan Ats-Tsauri alim besar. Sufyan Ats-Tsauri diminta oleh khalifah untuk menjadi qadi, menjadi qadi qudah, menjadi macam dengan mufti lah, ataupun menjadi hakim besar di dalam kerajaan Islam. Khalifah Al-Mansur meminta dia jadi, dia tak nak. Sehingga khalifah nak hukum dia, dia lari daripada, dia duduk, Sufyan Ats-Tsauri di Kufah, ulama alim Kufi ni dia orang Kufah. Kemudian dia berpindah ke Basrah, menyembunyikan diri sebagai seorang tukang kebun, tapi diketahui terpaksa lari ke Mekah. Kemudian di Mekah kemudian dia lari ke Yaman, daripada Yaman kemudian pergi ke Mekah. Di Mekah dia dapat tahu bahawasanya khalifah nak masuk ke Mekah dan nak tangkap dia juga kerana dia ingkar pada khalifah. Dia telah berdoa di Kaabah supaya Allah menghalang Ja'far Al-Mansur daripada mengambil tindakan padanya. Ja'far Al-Mansur dikatakan meninggal di dalam perjalanan sebelum dapat masuk ke Mekah, dan selamatlah Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian anaknya Al-Mahdi juga minta Sufyan Ats-Tsauri menjadi memegang jawatan. Sufyan Ats-Tsauri enggan, dan kemudian sekali lagi terpaksa lari merata. Ini pendirian mereka. Al-Auza'i alim besar di dalam sunnah, tadi saya kata menjadi mazhab yang kelima dalam sejarahnya di negara seperti Andalus. Bukan saya nak cerita tentang sejarah mereka, tetapi yang penting ialah Abdul Rahman bin Mahdi kata Sufyan Ats-Tsauri alim dalam hadis, tidak alim dalam sunnah. Al-Auza'i alim di dalam sunnah, tidak alim di dalam hadis. Tidak alim ni bukan maksud tak pandai macam kita, maksud kepada darjah tafawuq, iaitu excellent, yang pada ukuran Abdul Rahman bin Mahdi ini. Tak alim dia tu pada Mahdi tu telah mengatasi ilmu hadis dia segala-gala orang yang lain. Tapi dia bercakap dalam konteks mereka di kalangan ulama ketika itu. Wa Maliku alimun fihima jami'an, dan Imam Malik alim di dalam hadis dan sunnah. Kenapa saya nak sebut hal ni? Kerana saya nak ceritanya ialah kerana nukilan ini menunjukkan para ulama ada yang membezakan antara hadis dan sunnah. Apa yang mereka bezakan? Mereka bezakan hadis ialah periwayatan semua daripada Nabi SAW. Sedangkan sunnah ialah perbuatan, perkataan atau apa-apa yang daripada Nabi yang mana kita disuruh untuk mengamalkannya. Iaitu menjadi syariat kepada kita untuk mengamalkannya. Sama ada disunatkan ataupun diwajibkan, maka kita disuruh untuk mengamalkannya. Kerana ada benda di dalam hadis yang mana kita tidak disuruh untuk mengamalkannya. Umpamanya Nabi kahwin lebih daripada 4. Ada dalam hadis tetapi tidak sunnah untuk kita mengamalkannya. Umpamanya Nabi al-wisal fi siyam, Nabi bersambung-sambung di dalam puasa. Kita tak, kita kena buka puasa. Nabi boleh puasa hari ni tak buka sampai besok, sampai lusa tak buka. Tak apa untuk Nabi. Ada dalam sunnah, ada di dalam hadis tetapi tidak sunnah untuk kita mengamalkannya. Maka di situ ada perbezaan. Ada benda-benda yang Nabi amalkan, yang merupakan perbuatan Nabi, yang ataupun kejadian pada diri Nabi yang mana tidak menjadi sunnah tapi ada di dalam hadis. Umpamanya apa? Umpamanya Nabi suka makan bahu kambing, yakni bahu katif, bahu kambing. Tidak menjadi sunnah untuk kita juga sunat makan bahu kambing, kerana itu merupakan dia panggil jibiliyah.
Jibiliyah ialah merupakan perkara-perkara yang dibuat oleh Nabi SAW disebabkan kerana keinsanan Nabi ataupun kearaban Nabi, yang mana benda itu tidak disyariatkan atau dituntut untuk kita umat mengikuti hal itu. Umpamanya apa? Umpamanya Nabi SAW suka makan labu umpamanya. Kita taklah disunatkan kepada kita untuk suka makan labu juga, kerana itu adalah merupakan pilihan. Kerana setiap orang tu ada seleranya. Nabi SAW umpamanya tidur berdengkur. Berdengkur. Jadi kita taklah dia kata disunatkan tidur mesti berdengkur. Kau ni tak berdengkur, tak ikut sunnah. Tak. Ataupun macam tadi, kau ni tak suka makan kambing, kau ni tidak ikut sunnah, kau ni tak suka kepada sunnah Nabi. Tak, kerana ini jibiliyah. Dia ada di dalam hadis, tetapi dia jibiliyah. Jadi dalam sebahagian disebut sunnah jibiliyah, tapi dalam konteks ini dia kata sunnah ini tidak sunnah untuk kita amalkan. Maksudnya kita tak disuruh untuk mesti suka makan kambing. Siapa nak kuat Islam kena suka makan kambing. Demikian juga benda-benda yang bersifat pakaian Nabi SAW. Umpamanya Nabi pakai serban. Di kalangan kebanyakan ulama menyatakan serban, jubah, ia tidak termasuk di dalam, walaupun ada dalam hadis, dalam sunnah yang dituntut. Kenapa? Kerana itu pakaian Arab. Kerana Nabi memanglah dia akan pakai jubah, pakai serban, kerana dia orang Arab. Tak mungkinlah Nabi pakai baju Melayu, pakai songkok. Kerana dia, dan pelik lah. Ini termasuk dalam jibiliyah. Walaupun mereka menyebut jika sekiranya kita pakai itu kerana, bukan kerana baju tu kita dapat pahala, tapi kerana rasa cinta tu kita dapat pahala. Tak apa, boleh dipakai. Tapi kita bukan dituntut kata orang tu, your Islam is not good because you never wear jubah umpamanya. It's nothing like this in such this in di dalam Islam. Tidak ada benda-benda yang seperti itu di dalam Islam. Bahwasanya siapa yang nak kuat Islam mesti pakai jubah. Tak, dia boleh pakai baju Melayu, dia boleh pakai baju Jawa, dia boleh pakai baju Cina, dia boleh pakai baju kurta walaupun tak nak kecuali. Tapi Islam berhubungan akidah, berhubungan ibadah. Kerana sunat-sunat ini jibiliyah. Kalau nak pakai pun boleh. Saya juga pakai jubah dan pakai, kerana itulah pakaian yang mungkin disukai oleh umat Islam, bukan kerana dia sunnah itself, tetapi kerana hubban lin Nabi, kerana mengenangkan Nabi pakai, kita pakai kerana di atas cinta dapat pahala, bukan di atas baju itu. Ini benda-benda ini menyebabkan ulama membezakan hadis dan sunnah. Walaupun benda yang ada dalam hadis, kemungkinan juga, dia tidak menjadi sunnah untuk kita amalkan. Termasuklah hadis-hadis yang mansukh, yang dahulu dia amalkan, kemudian telah dimansukhkan umpamanya. Umpamanya tentang perkahwinan mut'ah, memang ada dalam hadis, tetapi telah dimansukhkan. Jadi maka ia tidak menjadi sunnah. Sebab itu kita ada ulama-ulama dulu menulis kitab seperti Ahmad bin Muhammad Al-Hajjaj Al-Marwazi. Dia menulis kitab dengan nama Kitabus Sunan bi Syawahidil Hadis. Kitab sunnah-sunnah dengan disaksikan oleh hadis-hadis, dengan pembuktian daripada hadis-hadis. Jadi dia jadi sunnah dibuktikan dengan hadis. Jadi di situ kita melihat ada para ulama membezakan antara sunnah dan hadis. As-sunan fil fiqh ala madhabi Ahmad wa syahawahiduhu minal hadis. Sunnah-sunnah di dalam fiqh ataupun dalam atas mazhab Imam Ahmad, yang mana bukti-buktinya daripada hadis, seperti kitab yang ditulis oleh sebahagian para ulama di dalam mazhab Ahmad. Dan ini semua menunjukkan bahawasanya lafaz sunnah di dalam hadis Nabi SAW bermaksud jalan yang disyariatkan untuk kita ikut. Jadi ada benda dalam hadis kita tak ikut umpamanya. Sebab tu saya sebut umpamanya ada dalam hadis Nabi tidur. Nabi tidur, kita taklah satu orang tu tidur dia kata aku buat sunnah tidur. Tak. Tidur tidak sunnah, tapi cara tidur sunnah. Tidur masa bila perlu sunnah. Waktu tidur itu sunnah. Tapi tidur itself ia bukan sunnah. Kerana manusia memang semua tidur. Nabi manusia, dia mesti tidur. Makan tidak sunnah. Kerana manusia memang makan, tapi makan apabila time perlu umpamanya. Sunnah. Makan ketika buka puasa, sunnah. Makan dengan tangan kanan, cara makan itu sunnah. Mulakan buka puasa dengan tamar dulu, itu sunnah. Tapi makan, kalau satu orang asyik makan, dia kenapa ni? Aku sunnah lain aku tak buat, aku buat sunnah Nabi. Nabi tu makan, jadi aku buat sunnah. Makan 24 jam. Itu tidak sunnah. Begitu. Sebab itu maka para ulama
membezakan apa yang dikatakan antara hadis dan sunnah, kerana ada perbezaan antara dia yang lebih detail antara keduanya. Cumanya pada umumnya apabila dalam cakap-cakap umum, sunnah dan hadis itu tidaklah dibezakan. Tapi pada pendetailan perbahasannya, ia dibezakan untuk mengetahui yang manakah yang jalan yang dituntut untuk kita ikut, yang mana pula hanya riwayat yang ada dalam hadis, yang mana kita tidaklah dituntut untuk ikut. Itu secara umum tentang perbezaan hadis dan sunnah, dan mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada perbahasan ini, insya-Allah. Clear ataupun tidak? Jelas ataupun tak? Bagi sidang pendengar yang mendengar. Saya tahu tajuk-tajuk ni macam heavy sikit. Semalam kita bincang, saya tahu kalau letak kat Instagram ni, mereka lebih suka tajuk-tajuk yang apa, yang sensasi ataupun tajuk-tajuk yang lebih instant untuk diamalkan. Tapi ini adalah saya sedang bahaskan perkara-perkara asas untuk kalau diikuti siri ni, insya-Allah saudara-saudara yang bukan dalam bidang pengajian agama ni akan memahami hal-hal ini dan mudah lepas pada ini apabila kita sebut hadis, kenapa latar hadis, supaya kita faham perkara-perkara ni, insya-Allah. Okey, insya-Allah. Mohon save. Okey, insya-Allah nanti kita save. Kalau belah janggut sunnah. Kerana Nabi SAW memang ada hadis berhubung dengan tentang janggut. Nabi suruh kita menyimpan janggut. Qaful lihya, Nabi suruh sunnah untuk kita simpan janggut. Benda yang Nabi sebut, dia jadi sunnah. Kalau Nabi suruh, dia jadi sunnah. Kalau dia Nabi amal saja dan baginda tak suruh, itu tidak dijadikan sunnah oleh sebahagian besar para ulama. Termasuk juga benda-benda sebahagian ulama bahkan tentang hadis-hadis berhubung dengan perubatan. Seperti Ibn Khaldun, dia berpendapat bahawasanya hadis-hadis perubatan lebih kepada jibiliyah. Lebih kepada soal Nabi itu berinteraksi dengan apa yang ada pada tempat dia. Jadi bahan-bahan yang Nabi cadangkan ialah bahan-bahan setempat. Mustahil Nabi cadangkan ginseng ke apa, kalaupun ada kebaikan. Tapi kerana benda tu tak didapati oleh orang Arab di sekitar itu, kalau Nabi sebut pun. Jadi apa yang Nabi mahu ialah orang sakit berubat. Bukan duduk baca jampi kemudian tidur pula. Dia mesti berubat. Nabi memang ada jampi juga. Tapi dalam masa yang sama, Nabi juga menggunakan bahan-bahan dalam perubatan. Poligami sunnah ataupun tak, khilaf di kalangan ulama. Di kalangan para ulama ada menyatakan sunnahnya kahwin lebih daripada satu. Sebahagian mereka kata kahwin lebih satu dibenarkan, bukan sunnahnya satu. Khilaf dalam hal ini. Dalam Syafi'i dia lebih cenderung kepada yang tempat yang kedua itu. Ya. Yang penting dia kahwin dua, mestilah pahala dia lebih banyak lah. Pasal dia dapat kebaikan untuk buat lagi kebaikan pada lagi satu isteri. Itu tidak ada isu dalam hal itu. Berbekam sunnah ataupun tak, berbekam ini termasuk dalam hadis-hadis perubatan. Cuma ada hadis Nabi menyuruh macam untuk mengambil bekam. Nabi nak supaya kita berbekam kan, Nabi nak supaya kita berubat. Di situ berlaku khilaf di kalangan para ulama. Tetapi jika siapa yang berbekam, kalau dia dalam mazhab Bukhari dan seumpamanya, mereka menganggap berbekam itu sunnah kerana ada Nabi sebut dan memuji tentang bekam. Jadi jika siapa yang membekam tapi dengan betul cara dia bekam dengan mengikut dan Nabi berbekam tu bukan Nabi berbekam apabila Nabi sakit. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan selainnya, Nabi berbekam kerana ada syariqatan fi ra'sihi, Nabi sakit di kepalanya. Jadi Nabi berbekam.
Jadi kalau kita yang tak sakit, tak tiba-tiba pergi berbekam, dia tidak termasuk dalam sunnah itu. Kerana Nabi berbekam apabila baginda memerlukannya. Atau baginda sakit. Hal itu. Sakit kepala.